Bertanyalah, jangan engkau malu pula, penuh adab, sopan dan tata susila. Ini kena tanya kepada para guru kita. Sayyidina Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi SAW. Dan bila ditanya kepada beliau, bimanilta hadzal ilma, dengan apa kamu dapatkan ilmu ini wahai habril ummah? Maka kata beliau, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, dengan lidah yang banyak bertanya dan dengan hati yang sentiasa berfikir. Itu tujuannya. Akal yang fikir dengan lidah yang banyak bertanya. Sebab tu antara perkara yang dituntut kepada para guru adalah memilih murid yang bijaksana. Murid-murid yang bijak-bijak dipilih untuk menjadi muridnya, walau seorang. Karena ini akan mewarisi ilmunya nanti. Dan karena mewarisi ilmu tadi akan menyebar luaskan dan juga akan menyambung pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu sebahagian guru dia bukan minat kalau murid ramai-ramai sangat pun, dia tak syok juga kalau ramai-ramai tak jadi buat apa. Tak. Kalau seorang pun sekali main mengaji dengan dia dan dia bagi sungguh-sungguh yang boleh untuk murid tadi bagi manfaat pula kepada umat, maka ini lebih utama untuk dia sampaikan. Maka murid tadi pula diberikan dengan soalan-soalan, kalau ditanya kepada gurunya dengan yang baik, dan kemudian akal fikiran yang cerdas untuk dia menerima ilmu. Itu disebut husnul mas'alah nisful ilm. Baik soalan adalah setengah daripada ilmu. Soalan yang baik itu dah setengah ilmu dah sebenarnya. Kadang-kadang dengan soalan tadi tok guru sendiri pun boleh dapat manfaat dengan soalan daripada murid tadi. Ia kena soal. Dan ada orang bertanya ni ada sebab apa tentu. Kenapa orang bertanya? Kemungkinan soalan tadi ditanya disebabkan kerana orang yang bertanya tadi tidak tahu apa yang ditanya. Itu yang pertama. Atau dia bertanya dengan perkara yang dia tidak jelas pada perkara tersebut yang dia tanya tadi. Tadi dia tahu. Yang kedua ni dia tahu, tapi dia tak jelas. Dia nak dapat penjelasan yang lebih, maka dia tanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ataupun ibarat yang disoalkan tadi dia tidak faham, maka dia ingin dibukakan kefahaman terhadap ibarat tersebut. Tamam. Ataupun ada syubhah, ada syak daripada orang yang melemparkan kepada dia untuk ditanya, dia tak boleh jawab, maka ditanya pula kepada yang lebih tahu. Macam mana nak jawab? Ini antara kenapa tujuan ditanyakan soalan oleh para murid dan juga orang yang bertanyakan soalan. Dan ketika guru ditanya kepada kita ataupun guru menjawab dan kemudian guru mensyarahkan, kalau guru tadi tanya afahimta au fahimtum, maka murid tadi tidak sepatutnya dia jawab faham. Kalau tok guru tanya faham, dia tak boleh jawab faham melainkan dia betul faham. Ni kalau tok guru tanya. Dan sebahagian ulama kata tok guru tak boleh tanya dekat anak murid faham ke tak faham. Sebab itu akan boleh menyebabkan murid tadi menipu. Dia tak mau kawan-kawan celah dia pun kata faham. Jadi kalau dia jawab tak faham, tok guru ulang balik. Kawan-kawan yang faham kata, dia ni yang ni pun tak faham. Bodoh. Tu gelap kata tu. Dia malu, maka dia pun kata faham. Maka dia telah menipu pada waktu itu. Dan dia akan menerbitkan sifat nifak. Jadi munafik nanti. Jadi macam mana cara dia? Kata Imam Badruddin Ibnu Jamaah, tok guru jangan tanya ke anak murid faham ke tak faham. Tok guru tanya soalan ke anak murid yang dia nak tengok dia ni faham ke tak faham. Tanya soalan. Tok guru tanya pula soalan, buat test. Baik, kamu syarahkan balik yang saya syarah tadi. Tengok dia faham ke tak faham. Ada anak murid kadang dia faham. Saya tahu lah sebab kita pun ada anak murid. Jadi kita tanya dekat mereka, dia faham. Tapi bila dia duduk depan kita nak syarah tu, dia terus tak faham. Dia jadi jam. Itu kita pun, tok guru pun terus letak hukum, tak faham. Lalu dia kata saya faham. Tapi tadi kena celah tadi tak faham terus. Terus jadi tak faham. Ada orang macam tu. Dan tu bukan semua, bukan kata ke orang lain. Saya sendiri pun sama saja kalau dengan guru saya. Saya kalau Syekh Ahmad Mamduh tanya dekat saya, terus tak faham. Hak jadi faham pun tak faham. Tapi bagusnya Maulana Syekh Ahmad, dia kata dekat saya tahu kamu faham, tapi kamu tak tahu nak takbir. Dia kata itu saya. Dan memang sungguh saya faham waktu itu.
Cuma saya nak takbir ayat dekat dia, macam masyayikh Arab takbir dekat orang ni, hak tu susah. Saya kata kalau saya syarah bahasa Melayu Syekh, kalau Syekh faham bahasa Melayu, insya-Allah Syekh faham. Syekh kata aku tahu hang faham. Bukti dia apa dia? Kata Syekh, bukti dia bila hang mengaji dengan aku akan tengok muka hang faham. Muka hang akan jadi bercahaya waktu hang faham. Dia kata, dia nampak muka saya ni waktu baca tu, nampak. Maksudnya Syekh dia tahu benda tu. Nah, dia tahu kata murid ni faham ke tak faham. Dan bila kita jadi guru kita tahu. Tengok anak murid kita, kita akan nampak muka dia faham tak faham. Kalau muka jadi kabus, bila tengok syarah tu duduk, tak faham tu. Nah, tapi kalau syarah-syarah duduk, insya-Allah dia faham. Cuma dia nak takbir mungkin tak sampai. Tapi kalau dia duduk seorang-seorang dia, atau dia duduk pula dengan murid dia, mungkin dia boleh syarah macam Tok Guru dia syarah. Sebiji. Mungkin. Yang tu yang berlaku, dan ini mujarrab, memang sungguh berlaku hatta kepada diri kita sendiri. Yang penting baik sangka guru kepada muridnya. Baik sangka. Bertanyalah jangan engkau malu pula, penuh adab, sopan dan tata susila. Jadi tanya. Tadi saya sebut apa tadi? Tok Guru jangan tanya ke anak murid faham tak faham, tapi tanya soalan dekat dia. Baik, ada sebahagian ulama kata tak boleh tanya dekat anak murid. Faham? Cuma anak murid pula kena jaga adab. Kalau tak faham, kena jawab tak faham. Kalau dia jawab faham, sedang dia tidak faham, maka dia telah menipu dan berdosa pada ketika tersebut. Dia berdosa. Sebab tu Imam Badruddin Muda Jamaah tak setuju orang tanya, Tok Guru tanya dekat anak murid, faham ke tak faham. Sebab apa? Sebab dia takut boleh menyebabkan dosa pada anak murid tadi. Takut anak murid buat dosa. Jadi Tok Guru kena jaga. Jangan bagi anak murid buat dosa. Jangan tanya faham tak faham. Tanya soalan terus. Suruh dia syarah balik yang kita syarahkan tadi. Itu baru, itu lebih halus pada adab dia. Tapi kalau Tok Guru nak tanya juga, faham? Maka anak murid lah kena amanah. Anak murid kena jawab, saya tak faham. Kena jelas jawab. Ada sebahagian guru dia sabar. Dia boleh syarah sekali. Faham? Tak faham. Syarah kali kedua. Di syarah kali kedua dia akan beza dah dengan syarahan pertama. Dia akan bagi contoh lain pula. Kalau syarah contoh yang sama juga, lagi tak faham lah murid tu. Ya. Tanya kali ketiga. Kali ketiga tak faham juga. Kadang-kadang ada Tok Guru dia kata, hang ni abladun nas. Nah? Saya yang paling bodoh aku pernah jumpa hang. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan Imam Rabi'. Imam Rabi' antara anak murid yang batiul faham. Sangat lambat faham. Siapa dia? Imam Rabi'. Ni bukan orang biasa, imam. Bukan imam masjid kampung ni. Imamul a'immah. Penyebar kepada ilmunya Al-Imam Syafi'i, Imam Rabi'. Tapi waktu mengaji tak faham. Sampai pernah satu masalah Imam Syafi'i terpaksa mengulang kepada beliau 40 kali baru dia faham. Saya tak heran Imam Syafi'i mengajak Imam Rabi' sampai jadi alim. Yang saya heran tu ulang 40 kali tu. Macam mana Imam Syafi'i ulang 40 kali? Itu saya heran. Maksudnya pedagogi Imam Syafi'i, kalau orang mengaji, bahagian mengajak ni bagi pedagogi, maksud jalan mengajak dia ini luar biasa. Maksud Imam Syafi'i macam mana dia nak takbir masalah yang tak dipahami tadi sebanyak 40 kali. Orang ni kalau boleh takbir kadang-kadang haddal aqsa paling tinggi 3 kali. Baik.